Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, apa khabar murid-murid? Kita bersama sekali lagi pada hari ini untuk kita meneruskan lagi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran fiqh kita untuk tahun 6. Jadi murid-murid saya harap dah bersedia dengan buku teks masing-masing. Kita akan belajar tajuk zakat. Kita akan masih lagi menyentuh tajuk zakat. Dan sebelum kita masuk ke tajuk yang baru, saya nak ulang apa yang kita dah belajar pada minggu yang lalu. Ingat lagi tak apa dia pengertian zakat fitrah? Zakat fitrah ialah kadar harta yang tertentu yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat dan waktu tertentu ke atas setiap mukallaf dan orang di bawah tanggungannya. Ni kita dah belajar dah hari tu. Zakat fitrah. Itu pengertian dia. Kemudian kita dah belajar juga syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga ada harta melebihi keperluan harian. Ini saya dah terangkan dahulu. Kemudian hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Itu syarat wajib dia. Saya dah terangkan dah sebelum ni. Kemudian ni waktu-waktu dia. Masa bila waktu wajib, masa bila waktu afdal ataupun waktu sunat, masa bila waktu yang harus, masa bila makruh dan juga haram. Yang ni pun Ustaz dah terangkan dahulu masa pelajaran yang lalu. Saya harap semua murid boleh ingat. Dan hari tu pun saya ada terangkan kadar zakat fitrah ni ialah 2.75 kg makanan asasi. Kalau kita dekat Malaysia ni, apa makanan asasi kita? Ya, betul. Kita makan nasi. Jadi nasi ni daripada beras. Jadi nilai zakat fitrah tu diambil daripada 2.75 kg beras. Jadi kalau ditukarkan kepada nilai wang, 2.75 kg beras ini bersamaan dengan jumlah dia RM7. Tapi, ada tapi. Kalau kamu dekat rumah makan beras yang mahal, beras yang panjang-panjang tu, beras tu harganya berbeza dengan beras biasa. Jadi kalau kamu biasa makan beras yang mahal tu, zakat kamu adalah mengikut harga beras yang mahal tersebut. Kalau beras tu 2.75 kg, kemungkinan harganya dalam RM13 untuk 2.75 kg. Jadi zakat fitrah kamu kena bayar RM13, bukannya RM7. RM7 tu kalau kamu menggunakan beras yang biasa. Bukannya beras yang mahal. Jadi itu zakat fitrah. Kita dah belajar dah, Ustaz dah terangkan dah sebelum ni. Jadi Ustaz harap murid-murid faham. Ustaz akan ulang semula tentang zakat harta. Hari tu pun Ustaz dah terangkan. Apa dia zakat harta? Kita mengeluarkan harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Kemudian, ini harta-harta yang wajib kita keluarkan zakat. Tak semua harta kita wajib keluarkan zakat. Apa dia harta-harta dia? Emas, perak dan juga mata wang. Kemudian perniagaan. Kemudian binatang ternakan, kemudian buah-buahan dan biji-bijian, kemudian harta galian dan tanaman jahiliah ataupun rikas. Saya dah terangkan dah sebelum ni. Emas dan perak berapa gram, ingat lagi tak? Kalau kadar zakat harta ni, kalau kita keluarkan zakat harta, kita kena bayar 2.5% daripada harta yang kita ada tu. Sebagai contoh sekejap ya. Katakanlah kita ada 85 gram emas. Jadi zakat yang perlu kita keluarkan ialah 2.5% daripada 85 gram ni. Katakanlah emas 1 gram lebih kurang 200 lebih. Katakanlah lebih kurang macam tu kan. Jadi kita darabkan dengan 85 gram ni, kita akan tahu berapa jumlah dia. Dan kita akan keluarkan 2.5% daripada zakat daripada emas tersebut. Sama juga dengan perak. Kita akan tahu berapa jumlah perak, berapa harga dia. Perak tu kalau 595 gram, berapa harga dia. Dan kita akan keluarkan sebanyak 2.5%. Sama juga dengan mata wang. Mata wang ni kalau duit yang kita simpan tu, dia sama dengan kadar nilai emas iaitu 85 kg. Ustaz bagi contoh sekejap ya.
Okey, Ustaz bagi contoh. Katakan kamu ada wang simpanan sebanyak 20,000. Ada duit simpanan sebanyak 25,000. 20,000. Jadi berapa zakat yang kamu kena keluarkan? Berapa jumlah dia? Kamu kena keluarkan 2.5%. Okey. Jadi kamu akan darabkan dengan 20,000 tu. Okey. Jadi berapa zakat kamu? Lebih kurang dalam RM500. Jadi ini jumlah zakat yang perlu kamu keluarkan. Hanya 500 sahaja. Itu kalau duit simpanan kamu ada 20,000. Kalau banyak, dia akan darabkan dengan 2.5%. Jadi itulah kadar zakat harta yang perlu kamu keluarkan. Okey, faham? Ingat, itu tadi kadar mata wang. Okay, wang simpanan kita kena darabkan dengan 2.5%. Okey. Baik, kita tengok zakat perniagaan. Okey, biasanya kalau kamu ada perniagaan yang besar, untung yang banyak, zakatnya pun sama, kamu kena keluarkan 2.5%. Katakanlah keuntungan kamu dalam setahun sejuta. Okey, RM1,000,000. Jadi kamu kena darabkan 2.5%. Itulah jumlah yang kamu akan keluarkan untuk bayar zakat harta. Okey, zakat buah-buahan dan bijian ni hanya untuk tanaman yang dibuat untuk tujuan perniagaan. Kamu ada tanam durian yang banyak, okay? Satu ladang ada durian. Jadi kamu wajib bayar zakat pertanian, okay? Zakat buah-buahan atau bijian. Tapi kalau kamu sekadar tanam pokok rambutan, ada satu pokok je kat rumah, itu tak wajiblah kamu membayar zakat pertanian ataupun zakat buahan dan bijian. Okey. Okey, zakat binatang ternakan. Yang ni Ustaz nak akan terangkan. Okey, sebelum ni Ustaz dah terangkan kalau unta berapa ekor kamu kena zakat, okey, kalau kambing apa semua. Sebelum tu saya nak tanya dulu, apa dia binatang-binatang ternakan yang wajib kita keluarkan zakat? Apa dia? Zulisham, apa dia zakat binatang ternakan yang wajib kita keluarkan? Okey, yang pertama apa? Lembu atau kerbau. Yang kedua kambing dan yang ketiga unta. Okey, lembu, kerbau, kambing dan unta. Jadi binatang ini sahaja yang wajib kamu keluarkan zakat. Okey, katakanlah kamu ada unta. Kamu boleh unta ni kan, nampak unta ni, kamu ada 5 ekor unta. Okey, kalau 5 ekor unta ke atas, 5 hingga 9 ekor, zakatnya ialah 1 ekor kambing biasa ataupun 1 ekor kambing biri-biri. Itu zakat dia. Kalau kamu ada 5 hingga 9 ekor unta, kamu kena keluarkan zakat 1 ekor kambing biasa atau 1 ekor kambing biri-biri yang umurnya 2 tahun lebih. Tapi kamu boleh juga gunakan duit tapi sama nilai dengan 1 ekor kambing tersebut. Okey, itu kalau unta. Kalau lebih lagi ada 10 hingga 14 ekor, berapa zakat dia? 2 ekor kambing biasa atau 2 ekor kambing biri-biri umurnya setahun lebih. Berterusanlah sampailah kalau kamu ada 120 ekor unta. Belum banyak kan? Jadi zakat dia 2 ekor anak unta betina yang berusia 3 tahun lebih ataupun ikut nilai berapa harga unta tersebut. Okey, jadi ini kalau kamu ada unta. Ingat, dia bermula dengan 5 ekor unta. Kalau kamu bela unta lebih daripada 5 ekor, kamu wajib dikenakan zakat. Okey, kalau lembu pula. Okey, lembu, kamu kalau ada lembu atau kerbau 30 ekor dan ke atas. Okey, kalau 30 hingga 39 ekor, zakat ialah 1 ekor anak lembu atau kerbau. Seekor lembu atau kerbau kalau kamu ada 30 hingga 39 ekor lembu. Dan umurnya mesti 1 tahun lebih. Ataupun mengikut harga lembu tersebut. Bayar gunakan duit. Ataupun bayar gunakan lembu pun boleh. Okey, itu kalau ada 30 hingga 39 ekor. Kalau kamu ada 40 hingga 59 ekor lembu, berapa zakat dia? 1 ekor anak lembu atau kerbau. Sama juga tadi, seekor lembu atau seekor kerbau, tapi umurnya mesti 2 tahun lebih. Okey, itu kalau kamu ada lembu atau kerbau. Dan dia bermula dengan 30 ekor. Kemudian seterusnya lah. Okey, kita akan keluarkan zakat. Okey, seterusnya kalau kamu ada kambing, comel kambing ni. Okey, kambing dia bermula dengan 40 ekor. Kalau ada kurang daripada 40 ekor, wajib tak kamu bayar zakat? Tak wajib.
Okey, jadi kalau kamu ada 40 ekor ke atas hingga ke 120 ekor kambing, macam mana zakat dia? 1 ekor kambing betina atau biasa atau 1 ekor kambing biri-biri betina. Dan usia dia 2 tahun lebih ataupun setahun lebih. Begitulah seterusnya. Tengok kat sini kan berapa yang kamu kena keluarkan zakat. Jadi itu zakat binatang ternakan. Yang penting kamu kena ingat berapa ekor dia mula. Kalau lembu kerbau tadi dia mula dengan 30 ekor. Kalau kambing dia mula dengan 40 ekor. Kalau unta pula dia mula dengan 5 ekor. Okey, kemudian tengok berapa banyak ekor yang kamu kena keluarkan zakat. Okey, taklah semua ekor. Katakan kamu ada lembu 40 ekor, 40 ekor tu ke yang kena keluarkan zakat? Tak. Ini hanya seekor lembu. Okey, jadi itu kadar ataupun nasab bagi zakat binatang ternakan. Okey. Ini syarat wajib zakat harta, Ustaz dah terangkan juga hari itu. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, kemudian cukup nisab ataupun sukatan, kemudian cukup haul, yakni tempoh. Dan tempoh ni biasanya harta yang kita ada tu kita simpan selama setahun. Katakan emas, kamu ada sebanyak 85 gram dan kamu mesti pastikan kamu simpan emas tu selama setahun, barulah kamu wajib keluarkan zakat. Kemudian yang terakhir, sempurna milik. Memang harta tu betul-betul milik kamu. Okey. Okey, tugasan Ustaz ada bagi satu soalan latihan dalam bentuk PDF. Kamu boleh print soalan itu kalau ada printer di rumah. Okey, kemudian jawab soalan tersebut. Ataupun kalau tak ada printer, salin dalam buku tulis. Salin soalan tu dalam buku tulis dan jawab. Tapi kalau ada printer, print soalan yang Ustaz akan bagi tu dan jawab sahaja dalam tu. Dan nanti buka sekolah, Ustaz nak kamu bawa. Ustaz akan semak latihan-latihan tersebut. InsyaAllah kita tak lama lagi akan buka sekolah. Okey. Satu lagi Ustaz nak ingatkan, tolong tengok video ni sampai habis. Kadang-kadang Ustaz dah upload kat YouTube tapi view dia tak ramai pun yang tengok. Jadi Ustaz nak tengok video ni sampai habis. Tengok semua yang Ustaz terangkan dalam video ni. Kalau boleh tekan like dan subscribe channel YouTube Ustaz ya. Okey, jadi itu saja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih semua. Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.